Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bentangkan berkaitan dengan siasah syariah dalam isi fatwa di negeri Terengganu. Baik, saya Muhammad Fitri bin Muhammad Azhar, pelajar Sarjana Muda Pengajian Islam Syariah, IGOT semester 6. Baik, tesis saya ini mempunyai 5 bab. Saya akan pergi satu persatu. Yang pertama adalah pendahuluan. Di pendahuluan saya mengetengahkan siasat syariah itu sendiri dalam sistem pentadbiran yang ini berpandukan kepada syarak, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang seterusnya, saya mengetengahkan juga penyataan masalah iaitu isu kontemporari semakin meningkat, masyarakat semakin tidak mengetahui peranan isi fatwa dan penyebaran berita palsu semakin meningkat. Yang ketiga adalah persoalan kajian. Persoalan kajian saya adalah berkaitan dengan apa maksud siasat syariah, apakah peranan isi fatwa, apakah kaedah pengurusan isi fatwa tersebut. Okey, baik. Bagi definisi operasional pula, definisi siasah itu sendiri menurut Dr. Muhammad Iqbal, siasah ini berasal daripada perkataan sasa yang bermaksud mengatur, mengurus, memerintah. Definisi bagi syariah pula bermaksud jalan yang menuju ke tempat pengairan, iaitu tempat yang mengalirnya sungai. Definisi bagi siasat syariah pula adalah suatu ketentuan yang merujuk kepada kebijaksanaan pengurusan yang berpandukan kepada syariat. Definisi bagi fatwa pula adalah yang pertama, suatu perbuatan mufti itu sendiri mengeluarkan hukum, dan yang kedua adalah mereka yang memberikan pengertian sebagai nama bagi hukum yang dikeluarkan. Sorotan literatur pula, saya mempunyai 2 sorotan. Yang pertama adalah berdasarkan kajian yang berpandu kepada konsep-konsep siasat syariah dan konsep fatwa. Dan yang kedua adalah kajian yang berkisahkan pengurusan isi fatwa itu sendiri. Kepentingan kajian saya ini adalah untuk memahami konsep siasat syariah dan untuk mengetahui peranan isi fatwa dan menganalisis tahap pengetahuan masyarakat. Metodologi kajian yang saya lakukan adalah saya merujuk pada perpustakaan, saya merujuk pada sumber internet, bahan dokumentasi, tesis, artikel, jurnal, dan saya juga menjalankan temu ramah Muzakarah Fatwa Terengganu. Okey, baik. Bagi peringkat analisis data, saya menjalankan soal selidik terhadap masyarakat dan untuk mendapatkan cadangan penambahbaikan. Seterusnya, bagi bab kedua pula adalah konsep siasat syariah dalam isi fatwa. Pertama, pengertian siasat syariah itu dari segi istilah. Menurut Masyarakat Islam, siasat syariah ini adalah satu kaedah pentadbiran pemerintahan negara yang berpandukan kepada syariat. Pada pandangan ulama Silam, Ibnu Abidin menyatakan siasat ini adalah usaha memperbaiki rakyat. Pada pandangan ulama kini pula, Syekh Abdul Al-Wahab Khalaf berpendapat siasat syariah ini adalah satu pentadbiran yang menuju ke arah kebaikan dan mengelak keburukan masyarakat. Pada pandangan orientalis barat tentang politik Islam, Dr. V. Fitzgerald berkata, Islam merupakan sebuah politik Islam yang menyatukan politik dan agama. Namun terdapat usaha-usaha yang ingin mengasingkan kedua-dua ini. Siasat syariah versus politik. Kedua-duanya adalah sama, namun seperti yang saya katakan tadi, mempunyai usaha-usaha yang ingin diasingkan antara agama dan politik ini. Ini adalah satu pemikiran sekular. Dalil persyariatan pula, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud adalah Bani Israel. Mereka diuruskan, disiasah urusannya oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, nabi lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, Nabi Muhammad. Namun ada banyak para khalifah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para khalifah lah yang mentadbir siasah ini. Seterusnya dalam bab ketiga pula, iaitu pengurusan isi fatwa dalam menangani permasalahan kontemporari masyarakat Islam. Pertama, pelantikan mufti, timbalan mufti dan jawatan kuasa fatwa serta fungsinya. Saya kongsikan punca kuasa, iaitu yang pertama adalah Seksyen 46 berkaitan dengan pelantikan mufti dan timbalan mufti. Seksyen 47 menyatakan fungsi mufti tersebut.
Seksyen 48 menyatakan jawatan kuasa fatwa tersebut. Dan saya ingin kongsikan pula proses kerja tata cara pembuatan fatwa itu bagaimana. Punca kuasa juga saya kongsikan. Seksyen 46, kuasa jawatan kuasa fatwa itu sendiri. Ini menurut pada Perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan. Kemudian Seksyen 1, Seksyen 50, Seksyen 1, jawatan kuasa fatwa boleh membuat fatwa, iaitu dengan dipenguruskan oleh mufti. Kemudian Seksyen 2 menyatakan mufti dan bersama mesyuarat jawatan kuasa fatwa akan membincangkan. Seksyen 3 menyatakan jawatan kuasa fatwa akan mengemukakan fatwa yang diputuskan kepada majlis. Seksyen 4 pula menyatakan majlis boleh menimbang teliti fatwa yang telah diputuskan oleh muzakarah. Dan Seksyen 5 menyatakan fatwa tersebut akan disertakan dengan memorandum penjelasan ulasan terhadap majlis. Dan Seksyen 6 menyatakan fatwa tersebut akan diwartakan. Bagaimana pula dengan penggunaan mazhab dalam urusan fatwa? Seksyen 54 menyatakan akan dipandukan berdasarkan mazhab Syafi'i. Namun bagi menjaga kemaslahatan kepentingan awam, mazhab-mazhab lain juga boleh digunakan. Baik, kategori dan autoriti fatwa pula. Ada 3 kategori dan autoriti. Yang pertama adalah fatwa yang dirasmikan, dikeluarkan oleh mufti dan jawatankuasa dan boleh diwartakan. Yang kedua adalah dikeluarkan oleh mufti tanpa jawatankuasa, tidak boleh diwartakan. Yang ketiga adalah dikeluarkan oleh mufti atau pembantunya untuk memberi jawapan secara peribadi. Isu tersebut sudah dijawab, namun mufti mengulangi untuk memberi penjelasan sahaja. Seterusnya, metodologi ataupun metod jawatan kuasa fatwa Terengganu. Ada mempunyai 2 metod, iaitu pertama penyelidikan dalaman, yang kedua penyelidikan lapangan. Penyelidikan dalaman ini adalah berkaitan dengan kepustakaan. Dan penyelidikan lapangan adalah berkaitan dengan ahli muzakarah fatwa akan turun padang pergi melihat kawasan-kawasan yang terlibat ataupun yang dipohon fatwa tersebut. Bab keempat pula adalah saya melakukan analisis tahap pengetahuan masyarakat terhadap konsep siasat syariah dan peranan isi fatwa di negeri Terengganu. Okey, sasaran saya adalah di negeri Terengganu. Saya mendapatkan tahap pengetahuan, sumber pengetahuan masyarakat dan cadangan penambahbaikan terhadap isi fatwa. Ini saya kongsikan persen-persennya. Itu saya mempunyai atau 9 responden, lelaki 40.4% dan perempuan 59.6%. Umur mereka dalam lingkungan 15 hingga 54 tahun. Kemudian tahap pendidikan sekolah rendah, sekolah menengah dan pengajian tinggi. Jenis pekerjaan saya ambil kira juga pekerja swasta, pekerja kerajaan dan bekerja sendiri, dan tidak bekerja saya ambil kira juga. Status perkahwinan saya ambil maklum juga, sudah berkahwin ataupun kematian suami isteri. Lokasi kediaman saya ambil kira sama ada mereka ini di bandar ataupun luar bandar. Dan seterusnya berkaitan dengan tahap pengetahuan masyarakat. Ini saya ingin mengambil tahu sejauh mana tahap pengetahuan masyarakat Terengganu. Okey, pertama tahap konsep siasat syariah itu sendiri, persen yang menunjukkan tahu adalah hampir 50%, 50.5%, dan tak pasti juga ada di situ, itu 28.4%. Yang mengetahui berkaitan dengan pentadbiran kerajaan negeri Terengganu itu sendiri yang menyatakan tahu 56%. Kemudian yang mengetahui keberadaan isi fatwa itu di mana, pejabatnya di mana, yang menyatakan tahu 45.9%. Namun ada juga yang tak pasti, iaitu 22.9%, tak tahu keberadaan pejabatnya di mana. Yang keempat adalah kefahaman masyarakat terhadap isi fatwa secara umum. Yang tahu 44%, yang tak pasti ada juga, dan yang sangat tidak tahu pun masih ada di situ, 2.8%. Kemudian ahli muzakarah fatwa. Ahli muzakarah fatwa ramai yang tidak pasti dan ramai yang tidak tahu, menunjukkan persen yang sama, 26.6%. Ya, kemudian prosedur pengurusan. Prosedur pengurusan menunjukkan tak pasti yang paling tinggi, 39.4%. Di sini menunjukkan ramai yang tidak pasti dengan prosedur macam mana ingin berurusan dengan pejabat fatwa.
Dan kemudian bentuk perkhidmatan, masih ramai yang tak pasti, 37.6%. Kemudian peranan isi fatwa juga ramai yang tak pasti dan ramai juga yang tahu, 42.2%. Kemudian saya mendapat maklum juga, saya mengumpul maklumat juga sumber mereka tahu tersebut daripada mana. Ini dalam pengalaman berurusan tak pasti menunjukkan 51.4. Separuh persennya tak pasti. Ini boleh menunjukkan mereka ini tak pernah berurusan langsung lah. Yang sumber pada bahan bacaan televisyen dan media masa ramai setuju, menunjukkan setuju 63.3. Ini menunjukkan media masa kini amat berguna. Dan makluman daripada ahli keluarga juga menunjukkan setuju. Kiranya mereka pun dapat maklum daripada ahli keluarga mereka. Cadangan penambahbaikan pula. Cadangan penambahbaikan untuk mengadakan makluman yang lebih meluas, sangat setuju, menunjukkan sangat tinggi, 60.6%. Mengadakan program pertemuan bersama masyarakat juga menunjukkan tinggi, 56.9%. Isi fatwa perlu lebih proaktif juga menunjukkan nilai yang tinggi, sangat setuju, iaitu 67.9%. Bab kelima pula, rumusan perbincangan dan cadangan. Rumusan yang saya dapat lakukan iaitu masih ramai lagi masyarakat negeri Terengganu yang tidak tahu berkaitan siasat syariah dalam isi fatwa Terengganu. Masyarakat mahukan penambahbaikan peranan isi fatwa itu sendiri dalam menjelaskan permasalahan hal ehwal agama maupun ibadah maupun akidah. Okey, perbincangan dapatan kajian, pemahaman terhadap konsep syariah merujukkan pandangan para ilmuwan di Malaysia maupun luar negara serta pandangan ulama kontemporari perlu dilebihkan lagi. Penghuraian siasat syariah dan fatwa perlu ditingkatkan lagi. Dan kaedah pengurusan isi fatwa tersebut dalam menangani masalah kontemporari, penulis berjaya mengumpulkan maklumat dari bahan artikel dan temu ramah dan kajian selidik tersebut. Okey, yang menunjukkan perlu ditambah baik lagi. Penganalisisian tahap pengetahuan masyarakat juga, pengkaji berjaya mengumpulkan 109 responden dan perlu ditingkatkan lagi penambahbaikan tersebut. Cadangan penambahbaikan, cadangan ni saya dapat daripada kajian-kajian para pekaji sebelum ini dan daripada kalangan masyarakat sendiri, iaitu cadangan penambahbaikan dari sudut perundangan, penjelasan sudut penentuan fatwa itu sendiri, pemantapan kaedah penyelidikan, juga ada cadangan perlu menubuhkan Jabatan Mufti Negara dan Jawatan Mufti Negara di Malaysia ini. Cadangan bagi pemangkasan ijtihad dalam isi fatwa juga terdapat, juga ada. Yang ini cadangan mewujudkan organisasi khusus yang melakukan proses pengawalan. Ini seterusnya wujudkan komitmen kerja yang tinggi khusus membabitkan hubungan dalam pelanggan dan masyarakat awam supaya masyarakat lebih tahu dan masyarakat lebih terkesan. Kemudian kesimpulan, siasat syariah ini dapat saya rumuskan, ia adalah merupakan satu bentuk pengurusan berpandukan kepada syarak Islam. Ia merupakan pengurusan maslahat umat Islam, ini permasalahan kontemporari. Dan masalah utama iaitu berkaitan dengan sikap rakyat Malaysia yang tidak cakna dengan peranan isi fatwa menyebabkan rakyat keliru dan rakyat suka menghebahkan sewenang-wenangnya di media sosial tanpa merujuk kepada autoriti, iaitu isi fatwa itu sendirilah. Okey, sekian itu sahaja dapat saya rumuskan berkaitan dengan tesis saya ini. Semoga tesis saya ini dapat dikongsikan kepada masyarakat umum supaya ia terus tambah baik dari semasa ke semasa. Okey, sekian itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.